Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah SWT menjamin hubungan kita untuk setahun ini kita dapat bertemu dengan 1435 Hijriah. Kalau saja kita sambut beberapa hari yang lalu, InsyaAllah bersempena dengan hijrah ini, khutbah hari ini akan tentangkan mengenai hijrah dan peristiwa hijrah dan juga intipati daripada peristiwa hijrah tersebut. InsyaAllah kita nak berhijrah dalam waktu yang singkat ini, nak mengulang kaji mengenai kejadian dan kelebihan kita ni sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan kita pada makhluk-makhluk yang lain dari beberapa sudut. Jadi manusia ini mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain seperti haiwan, alam semesta, malaikat, jin. Walaupun kita tengok ada makhluk-makhluk yang lain lebih hebat, lebih cantik, lebih indah, akan tetapi Allah SWT memuji manusia juga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Taqwim ini maknanya pasang. Dan Allah pasang kita itu dengan sebaik-baik pasangan, sebaik-baik binaan. Ya, walaupun ada makhluk yang lain yang cantik, yang besar dan sebagainya, tapi Allah SWT masih tetap memilih manusia itu sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah ciri-ciri keistimewaan kita ini sebagai manusia? Yang pertama sekali ialah kesempurnaan ciptaan. Maknanya Allah sempurnakan makhluk yang lain seperti malaikat, dia ada akal, tapi ada kekurangannya, dia tidak ada nafsu, dia tidak boleh berkahwin, tidak ada jantina. Jin ataupun syaitan, dia ada nafsu yang kuat untuk menyesatkan manusia. Dia akan cetek. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna kayda syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya budaya syaitan itu adalah lemah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sempurna, paling sempurna, terdiri daripada unsur fizikal dan spiritual. Tubuh badan kita adalah tubuh badan yang terbaik, dan roh kita adalah roh yang terbaik untuk kita. Betul. Jadi Allah SWT cipta manusia itu fizikal dan spiritual, mempunyai keistimewaan. Mulai fizikal kita, anggota badan, panca indera kita 5, manusia boleh melakukan pekerjaan. Kita boleh bekerja melalui akal fikiran kita. Kita boleh berfikir, tangan, kaki kita, tulang, empat kita boleh bergerak bekerja, melakukan apa yang kita fikirkan. Tetapi tidak sama dengan haiwan contoh. Dia melakukan sesuatu itu dengan tabiat, bukan dengan akal fikiran. Ya. Contoh lembu perintah jalan. Bila kita lalu dengan kereta, dia lari
akal. Manusia Allah jadikan akal, tangan, kaki, panca indera lima. Maka itu salah satu kesempurnaan. Yang keduanya ialah spiritual kita, rohani kita. Allah jadikan akal, hati, jiwa, perasaan, sehingga perasaan dan juga benda-benda rohani kita pun adalah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk. Paling sempurna. Kita boleh berfikir, merancang, mengkaji, mempunyai sifat belas kasihan, penyayang, prihatin dan seumpamanya. Kita boleh kaji. Ada makhluk-makhluk lain yang tak boleh nak kaji. Kita boleh kaji, boleh belajar, boleh selidik, boleh bangunkan alam. Sebab tu Allah jadikan manusia itu sebagai khalifah. Itu keistimewaan yang utama manusia, Allah jadikan sebagai makhluk yang paling sempurna. Yang kedua yang Allah berikan keistimewaan kita, ni ciri-ciri keistimewaan yang kedua ialah kita mempunyai akal fikiran. Manusia itu ada akal fikiran yang merupakan satu anugerah Allah yang amat berharga. Sebab itulah daripada syariat Islam itu menjaga 5 perkara melalui 5 perkara. Antaranya ialah menjaga akal fikiran. Yang pertama sekali menjaga akal fikiran manusia, melalui apa? Melalui hukum had, hukum hudud. Untuk apa? Untuk orang yang minum arak contoh. Untuk orang yang minum arak yang merosakkan akal fikirannya. Zaman sekarang orang yang menagih dadah, maka dikenakan hudud, hukum hudud, rotan pada dia tu. Supaya apa? Supaya dia akal dia kembali sihat, kembali normal sebagaimana akal fikiran yang telah diberikan pada asalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu perkara yang dijaga oleh Islam ialah menjaga akal. Sebab itulah arak diharamkan, judi pun diharamkan kerana dia juga merosakkan akal. Kenapa? Dia membawa kepada ketagihan. Judi, orang judi ni dia ketagih. Ada juga benda-benda yang lain yang merosakkan akal fikiran, maka diharamkan oleh Islam. Jadi dengan akal itu kita dapat melaksanakan apa yang ditaklifkan oleh Allah SWT kepada kita, dan melakukan sesuatu itu dengan betul, yang menegakkan kebenaran. Apabila manusia menggunakan akal fikiran dan dibimbing pula oleh wahyu Allah, dibimbing oleh Quran, dibimbing oleh hadis, maka ia akan menaikkan taraf manusia itu semurni malaikat, malah lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat tu sahabat-sahabat yang Rasulullah tanya, iman siapakah yang paling kamu? Atau kamu rasa pelik dengan iman? Sahabat-sahabat kata iman Nabi-Nabi lah. Iman para malaikat lah paling pelik sekali. Sebab ibadat tak berhenti beradu, sentiasa beribadat. Maka Nabi itu tak pelik. Malaikat tu memang diciptakan untuk beribadat. Maka dia majburun, memang telah ciptakan, dipaksakan oleh Allah SWT memang untuk beribadat. Tak kena pelik lah. Memang Allah cipta dia tu untuk beribadat. Buat nak pelik kan? Maka sahabat kata Nabi tak pelik. Nabi kata kerana Nabi terima wahyu. Ada yang bercakap dengan Allah. Ada mukjizat yang berbagai, memang hebatlah iman dan keyakinan. Maka sahabat kata iman kamu lah sahabat. Nabi kata iman kamu pun tak hebat. Sebab apa? Sebab kamu bersama aku. Ada kalangan kamu yang nampak Jibril, nampak wahyu turunkan. Kalau ada kesalahan aku tegur, aku boleh bimbing kamu. Maka sahabat senyap, tak tahu lah yang nak jawab. Maka Nabi kata iman akhir zaman. Mereka tak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman dengan aku. Kerana apa? Kerana akal yang Allah ciptakan beri kepada kita itu, kita boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk melalui wahyu dan juga sunnah Nabi SAW. Maka kita pun boleh jadi naik sekarang dengan malaikat, malah lebih daripada itu lagi. Kemudian yang ketiganya, ciri-ciri keistimewaan
manusia itu diberikan nafsu. Ada nafsu itu adalah keistimewaan. Karena malaikat dia tak berkembang biak. Manusia itu Allah SWT jadikan dengan nafsu untuk dia makan, minum, berkembang, membiak dan sebagainya. Malaikat tidak. Adapun ada makhluk yang lain Allah berikan nafsu saja, seperti haiwan. Beri nafsu tak boleh akal, maka mereka hidup menurut hawa nafsu dan tabiat mereka saja. Nafsu atau keinginan dalam diri manusia menjadikan mereka berkeinginan untuk makan, minum, kahwin, berharta dan sebagainya. Sebab ada nafsu lah kita boleh jadi makmur dunia ini. Kalau kita tak ada nafsu, keinginan untuk melakukan perkara-perkara ini, maka dunia ini akan jadi tak seronok. Orang tak mau kahwin, orang tak mau cari harta, kerja sibuk dengan amal ibadat saja. Tetapi nafsu itu adalah keistimewaan sebenarnya, merupakan satu keistimewaan dan juga menjadi satu halangan yang menyebabkan manusia apabila melepasi halangan hawa nafsu itu, mereka juga akan naik setinggi-tinggi yang martabat sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, antara ciri keistimewaan kita sebagai manusia ini, kita ada ilmu pengetahuan. Adapun alam malaikat dia tak tahu apa-apa. Ilmu pengetahuan ini maksudnya pengetahuan kita tu boleh berkembang, kita boleh mengkaji, kita boleh menyelidik, kita boleh buat eksperimen, kita boleh buat pembangunan. Adapun makhluk-makhluk yang lain tidak ada macam kita, macam kita manusia. Manusia dianugerahkan oleh Allah dengan ilmu. Ini dapat dilihat dalam rentetan peristiwa kejadian manusia yang pertama, itu Nabi Adam AS. Apabila Allah ciptakan Nabi Adam, maka malaikat dia terhasut oleh syaitan, dia pun peleceh. Dia kata, apalah Allah cipta satu makhluk yang akan buat rosak kat muka bumi. Maka Allah SWT kalahkan hujah malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Allah ajarkan pada Nabi Adam ini segala nama-nama, segala ilmu pengetahuan, Allah ajarkan pada Nabi Adam AS. Kemudian Allah pertemukan Nabi Adam dengan malaikat, dan Allah SWT bagi tahu, wahai malaikat, kamu sebut tengok nama-nama benda-benda ni. Yang aku tunjuk tadi, kamu sebut apa benda? Maka malaikat tak mampu nak jawab. Maka Allah kata, wahai Adam, kamu sebut nama-nama benda-benda. Nabi Adam AS sebut satu persatu benda-benda ni, yang menyebabkan malaikat sudah kalah. Kerana Allah kalah dengan malaikat dengan ilmu. Jadi itu perkara pertama yang hebat yang Allah berikan kepada manusia, itu ialah ilmu. Boleh berpengetahuan, mengkaji, menyelidik dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah Allah SWT menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, sebab ada ilmu pengetahuan. Kemudian keistimewaan manusia lagi yang kelimanya ialah Allah jadikan seluruh dunia ini, alam ini, Allah jadikan untuk khidmat kepada manusia. Kemudahan alam, alam tabi'i yang ada sekeliling kita ni, Allah jadikan sebagai pembantu kepada manusia. Pembantu kepada manusia. Jadi Allah Maha Pengasih Penyayang menjadikan makhluk ciptaannya, sama ada kecil atau besar, di langit atau bumi, darat atau lautan, untuk kegunaan manusia. Ialah disebut innama khuliqat dunya, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia dan seisi-isinya ni Allah ciptakan untuk kamu, wahai manusia. Sedangkan kamu Allah ciptakan untuk akhirat. Adanya dunia dan seisi-isinya menjadi khidmat, menjadi pembantu untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi hamba kita itu ialah dunia kita. Janganlah kita terbalik jadi hamba kepada dunia. Jadi itulah 5 ciri keistimewaan manusia. Antaranya ialah Allah jadikan kita ni sempurna. Yang kedua ada akal fikiran. Yang ketiga ada nafsu. Yang keempat ada ilmu pengetahuan. Dan yang kelimanya Allah jadikan alam ini berkhidmat kepada kita. Maka kita ni makhluk Allah yang paling spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah
Setakat itu saja saya rasa.